Ulama kata kita nak tahu kita ni jauh ataupun tidak dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita lihat kita ni mudah tak bersangka buruk kepada orang. Jika hati kita ni mudah bersangka buruk, bermakna hati kita itu masih banyak kebusukannya. Kerana hati yang kebusukan, maka perkara pertama yang spark dia untuk fikir tentang orang lain adalah perkara negatif. Dia tak nak tengok sisi kebaikan orang lain. Dia nak tengok sisi kejahatan dia, sisi keburukan. Dan ini bukan diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah ilmu daripadanya, insyaAllah. Saya tak ada, saya nak bila kat panjang. Cuma ada pesanan tadi daripada Ustaz Saleh untuk tuan-tuan semua. Ini ada majlis kenduri anaknya. Tuan-tuan mempuas semua dijemput lah untuk majlis kenduri ya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi ma yanfa'una. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'a wa na'udzubika min 'ilmin la yanfa' min qalbi la yakhsha'. Allahumma aftah alaina futuhal arifin warzuqna fahaman nabiyyin wa hifzal mursalin wa imanal muttaqin arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bi'ilmik wasta'mil abdanana fi ta'atik. Allahumma nawwir qulubana binuri ma'rifatik wa tahhir qulubana an ghairik. Allahumma akhrij min qulubina kulla qadar lid dunya wa kulla mahallin lil khalq yamilu bina ila ma'siyatik aw yushghiluna an ta'atik أو يحول بيننا وبين التحقق بمعرفتك الخاصة ومحبتك الخالصة. اللهم افتح علينا فتحا قريبا في علوم الأقلية والنقلية بجاه سيدنا ومولانا محمد خير البرية صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala, pencipta tujuh petala langit dan tujuh petala bumi dan segala perbendaharaan yang berada di antaranya. Selawat dan salam ke atas Nabi junjungan besar kita, kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ke atas ahli keluarga baginda, dan ke atas para sahabatnya, dan ke atas mereka yang mengikuti jalan mereka yang terdahulu dengan cara yang terbaik sehingga hari kiamat. Alhamdulillah, yang berusaha Tuan Nazir Masjid Qaryah Kampung Batu 10 Ceras, yang dimuliakan para ahli jatuhan kuasa masjid, para penjaya program yang merupakan penggerak di sebalik kuliah duha yang berjalan di dalam masjid ini, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang diberkati, yang dilindungi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Ini adalah kali pertama saya datang di masjid ini, dan ini adalah program pertama saya di sini, dan ada baiknya kalau kita berkenalan, yakni dengan saya memberikan sedikit pengenalan saya. Saya berasal daripada Keluang, Johor, Kampung Melayu Keluang, Johor. Dan setelah tamat pengajian sekolah kebangsaan, selepas SPM, saya mulakan pengajian agama, yang saya mulakan dengan pengajian tahfiz, menghafal Al-Quran. Selepas tamat hafalan,
di selatan Thailand. Saya belajar tahfiz di selatan Thailand, di Patani, Patani Darussalam. Selepas Patani saya lanjutkan pengajian dalam pengajian kitab dan alim di Afrika Selatan, di sebuah tempat bernama Lenasia, Johannesburg, Johannesburg, Afrika Selatan. Setelah Afrika saya lanjutkan lagi pengajian untuk mendalamkan lagi ilmu agama di dunia Arab pula, iaitu di Hadramaut, Yaman, di sebuah wilayah bernama Tarim, Hadramaut, Yaman. Selepas daripada pengajian di Yaman, barulah saya pulang ke Malaysia. Dan apabila pulang ke Malaysia, saya sambung pengajian dalam bidang akademik, tetapi masih jurusan agama di Universiti Teknologi Malaysia, UTM, Jalan Semarak. Dan sehingga kini saya adalah berstatus student, status pelajar di dalam universiti tersebut. Dan sudah berkeluarga dan mempunyai 6 anak kandung. Dan mudah-mudahan dengan sedikit perkenalan ini sebagai suatu adab, di dalam majlis, supaya kita kenal siapa yang hendak sampaikan ilmu di hadapan kita ini. Baik, semoga kita semua diberikan kesihatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan kesejahteraan, diberikan kesembuhan daripada segala penyakit apa sahaja yang Allah Taala uji kita. Mudah-mudahan Allah kurniakan kesembuhan zahir dan batin, Allah kurniakan syifa zahir dan batin, Allah kurniakan ilmu zahir dan batin. Moga Allah anugerahkan kita kefahaman zahir dan batin. Dan moga apa hajat yang terpendam, hajat baik yang terpendam dalam hati kita, Allah SWT tunaikan, Allah SWT sempurnakan. Apa saja niat, Allah SWT tolong, Allah Ta'ala bantu. Apa sahaja yang terpendam dalam jiwa kita daripada perkara-perkara yang baik, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala zahirkan ia, dan Allah Ta'ala bantu dan Allah Ta'ala tolong kita. Amin ya Rabbal Alamin. Tajuk yang diberikan kepada saya pada hari ini ialah berkenaan dengan adab. Tajuknya ialah kaya ilmu tapi miskin adab. Baik. Suatu perkara yang kita perlu memahami dengan baik di dalam agama Islam adalah seluruh agama itu adalah adab. Keseluruhan agama itu adalah adab. Maka barang siapa yang meningkat adabnya, maka tinggilah mutu peramalan agama yang ada pada dirinya. Apabila kita sebut adab, kenapa ianya lebih penting daripada ilmu? Kenapa ulama kata ianya lebih penting daripada ilmu? Sehingga ulama mengatakan perumpamaan ilmu dan adab itu adalah seperti garam di dalam masakan kita. Masakan kita ni, kita perlu letak banyak ke garam? Tak perlu, secukup rasa, ya. Apa yang diperlukan saja. Jadi ilmu adalah ibarat garam, tapi adab adalah ibarat masakan kita. Dia biar adab yang lebih, bukan ilmu lebih tapi adab kurang. Seseorang yang walaupun ilmunya banyak tetapi adabnya kurang, maka bermakna dia masih belum mempraktikkan agama dengan sempurna. Maksudnya mutu peramalan agamanya adalah rendah, dan kedudukannya di sisi Allah adalah rendah. Kedudukannya di sisi Nabi Muhammad SAW adalah rendah. Kerana apa? Kerana semua ilmu yang dibawa oleh Rasulullah SAW adalah sebenarnya mengajarkan kita adab. Apa itu adab? Iaitu cara yang betul kita berinteraksi dengan setiap sesuatu yang kita berhadapan dengannya. Adab adalah sesuatu cara yang betul dan tepat dalam kita menyikapi sesuatu, dalam kita berinteraksi dengan sesuatu ataupun dengan seseorang. Itu adalah adab. Adab berkait rapat dengan akhlak. Akhlak juga kadang-kadang dipanggil sebagai adab. Cuma daripada segi definisi ada sedikit berbeza.
Kerana akhlak ini adalah sesuatu yang berkaitan dengan kepribadian yang mulia, sifat-sifat yang mulia yang ada pada diri manusia, yang tak semestinya ianya ketika dia berinteraksi dengan seseorang, tanpa dia berinteraksi dengan mana-mana manusia pun, maka dirinya sendiri mempunyai sifat-sifat yang mulia, akhlak yang mulia pada dirinya. Ya. Tetapi adab adalah sesuatu yang apabila kita berinteraksi dengan seseorang ataupun dengan sesuatu. Bila sebut seseorang dengan sesuatu, sebenarnya ia bukan hanyalah terhad adab kita dengan sesama makhluk, tetapi adab kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Adab ini merangkumi segala-galanya. Kita hidup kita sebagai hamba Allah, sebenarnya setiap masa kita sedang berinteraksi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kehidupan kita di dunia ini, setiap detik, setiap saat kita sedang berinteraksi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa jua keadaan kita, apa jua situasi kita, apa sahaja duduk perkara kita, pada setiap masa, setiap detik, setiap waktu kita sebenarnya, sama ada kita sedar ataupun tidak sedar, kita sedang berinteraksi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bila kita menyedari bahawa kita sedang berinteraksi dengan Allah, maka kita juga harus sedar bahawa kita juga kena ada adab dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kita ada adab dengan Allah, dan kita ada adab dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adab dengan para nabi, adab dengan malaikat, beradab dengan kitab suci, beradab dengan qada dan qadar, beradab dengan takdir. Saya akan terangkan sedikit sebanyak apa maksud beradab dengan qada dan qadar, beradab dengan takdir, dan beradab dengan hari akhirat. Dalam arti kata yang lain, kita beradab dengan perkara yang gaib, yang kita tak dapat lihat dengan mata kasar kita, tapi kita perlu ada adab. Adab ini bukan sahaja sesuatu yang ternampak pada zahir kita, akan tetapi bagaimana hati kita berinteraksi dengan perkara tersebut. Dia panggil sebagai adab hati. Kerana itu adab ini merangkumi adab zahir dan juga adab batin. Apa sahaja yang terzahir pada zahir itu adalah sebenarnya berasal daripada batin kita. Ada adab batin, ada adab hati. Bagaimana adab hati kita menyikapi Allah Ta'ala, menyikapi Nabi SAW, menyikapi qada dan qadar, menyikapi apa yang berada dalam kitab suci, berhadapan dengan malaikat, menyikapi hari kebangkitan. Setiap sesuatu ada adab. Ya. Secara umumnya, definisi adab adalah meletakkan setiap sesuatu pada tempatnya yang tepat. Maksudnya, cara kita berinteraksi itu bagaimana cara interaksi yang betul dan tepat. Itulah elemen yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, apabila kita mengatakan bahawa definisi adab itu meletakkan setiap sesuatu dan seseorang pada tempatnya yang tepat, ini bermakna ianya berkait rapat dengan beberapa konsep yang lain di dalam agama kita yang berkongsi definisinya, yang mempunyai definisi yang sama dengan adab. Antara lainnya adalah hikmah. Seseorang jika ditanya apakah definisi hikmah, sama juga seperti adab, itu meletakkan setiap sesuatu pada tempatnya yang tepat. Melakukan sesuatu pada tempatnya yang tepat, yang sesuai, yang cocok. Konsep lain selain daripada hikmah adalah adab, hikmah dan adil. Apakah makna adil? Definisi adil di dalam agama kita meletakkan setiap sesuatu pada tempatnya yang tepat. Dan bagaimana kita nak tahu sesuatu perkara itu adalah sesuatu yang tepat? Pertama sekali, neracanya, ada beberapa neraca. Neraca yang pertama sekali adalah apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hukum hakam, adab dan akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu neracanya, dipanggil neraca syariat. Jadi apa yang dibawa oleh Rasulullah, kita lihat
Apa yang boleh, apa yang tak boleh. Bagaimana cara untuk berinteraksi dengan satu perkara, kita lihat daripada neraca syariat. Yang kedua, daripada neraca orang-orang soleh. Bagaimana orang-orang soleh menyikapi perkara tersebut. Bagaimana para ulama yang hak, bagaimana ulama yang soleh menyikapi sesuatu perkara. Dan itu ada suatu mujahadah kita untuk mencari ulama yang hak, supaya kita sentiasa dapat input. Bagaimana apabila sesuatu perkara datang, maka lihat bagaimana cara ulama menyikapinya. Di situ kita akan dapat idea, kita dapat input. Oh, begini caranya, begini adabnya, begini cara interaksinya. Ketika saya belajar dulu, ada guru-guru saya ni yang orang tak suka dengan dia, dia hentam guru ini, dia buruk-burukkan, dia hina-hinakan. Jadi saya melihat bagaimana guru saya menyikapi perkara-perkara tersebut. Saya melihat guru saya ini seorang yang sabar, seorang yang jika orang maki hamun dia, dia tidak akan jawab maki hamun orang. Jika orang hentam dia dengan teruk, dia tidak akan membalas hentaman tersebut. Bahkan dia balas dengan senyuman dan doa yang baik. Guru saya apabila disumpah senanah orang, dia tak akan jawab sumpah senanah orang. Apabila dicerca, dicaci oleh orang lain, dia tidak akan balas. Malah dia akan mendoakan kebaikan untuk orang tersebut. Maka apabila kita berjumpa dengan ulama yang hak seperti ini, kita ambil aliran adabnya kepada kita, mengalir adabnya. Kita menegur air adab daripada bekas air yang dia ada itu, supaya kita juga dapat menegur daripadanya. Lalu kita ingin beradab seperti adab yang ditunjukkan oleh guru kita. Kita ada example depan kita. Jadi itu mujahadah kita untuk mencari mursyid, mencari murabbi, supaya kita dapat tarbiyah, kita dapat islah diri kita. Itu struggle setiap individu untuk mencari guru yang hak. Maka saya telah menjumpai guru yang hak, ulama yang hak, dan saya melihat bagaimana beliau beradab dengan orang-orang yang memusuhinya, bagaimana beliau menyikapi dan berinteraksi dengan orang-orang yang menentangnya, yang melawannya, yang membantahnya, penuh dengan adab, keindahan akhlak, kemuliaan, kesantunan, kelembutan, kasih sayang, kesusilaan. Subhanallah. Sebab tu kalau tanpa murabbi, takut kita tak jumpa jalan menuju Tuhan. Maka apabila kita melihat living example, kita dapat lihat orang di hadapan kita, oh begini. Jadi kita dapat idea. Kalau aku orang hentam, maksudnya kita jangan cepat melenting. Sebab kita dah ada example, kita dah ada murabbi, untuk kita dapat jadikan reflex. Kalau aku kena macam ni, maksudnya patutnya macam ni, patut menyikapi, ini cara yang terbaik. Sebab apa? Kita ada cerminan, kita ada reflection daripada guru kita. Guru kita itu ambil daripada siapa? Daripada gurunya pula. Guru yang saya maksudkan ini, ramai guru saya yang seperti itu, ya. Sangat luar biasa, ya. Tetapi yang mungkin saya boleh kongsikan, salah seorang yang mungkin kita kenal, ya. Ramai lagi guru saya yang seperti itu, tapi saya ingin kongsikan salah seorangnya adalah Al-Habib Omar bin Hafiz, ya. Al-Habib Omar ini di Yaman itu, beliau ada di Yaman. Adakah kita menyangka seluruh orang Yaman semuanya setuju dengan apa yang dibawa oleh Al-Habib Omar? Tidak. Kerana di Yaman itu banyak lagi ajaran-ajaran yang menyeleweng. Jadi mereka tak suka dengan pembawaan Al-Habib Omar yang membawa Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi penentangan sangat kuat. Bukan sahaja di luar tempat tinggal Habib Omar, tapi dalam tempat tinggal Habib Omar, di kawasan kampungnya, dalam desanya bernama Tarim. Ramai yang menentang Habib Omar bin Hafiz daripada kalangan orang-orang yang bukan daripada kalangan Ahli Sunnah wal Jamaah.
Kerana di kawasan kampung tempat Habib Omar tinggal, ada ramai orang yang tak ikut Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan sebilangan ramai yang ikut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kita akan dapat lihat bagaimana beliau menyikapi kalau orang memusuhi beliau, menentang beliau, bagaimana, apakah perkataan yang keluar daripada mulut beliau. Dan beliau adalah anak murid kepada gurunya yang utama adalah Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar daripada Baidah. Baidah juga suatu tempat di Yaman, tapi jauh daripada Tarim. Tapi di situlah Habib Omar belajar, sebab ayah Habib Omar telah dibunuh ketika usia Habib Omar masih kecil. Jadi beliau telah dibawa lari oleh ahli keluarganya sampai suatu tempat jauh daripada Tarim, Hadramaut, di Baidah. Baidah ni kawasan jauh daripada San'a lagi, ke depan lagi, ke San'a. San'a ke jauh lagi ke arah Laut Merah. Di situ Habib Omar menghabiskan segenap usianya dalam menuntut ilmu bersama dengan gurunya Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar, yang kemudian harinya menjadi ayah mertuanya. Walhasil, gurunya Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar akhlaknya seperti itu. Apa yang kami lihat pada Habib Omar, begitulah akhlaknya Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar. Akhlaknya Habib Muhammad Al-Haddar, begitulah gurunya. Gurunya itu, begitulah akhlak gurunya. Kerana akhlak ini kita perlu ambil daripada orang yang mempunyai akhlak, yang mempunyai adab. Lalu kita dapat belajar daripadanya. Pada suatu ketika, Al-Habib Muhammad Al-Haddar ini, guru kepada guru saya. Saya tak sempat jumpa Al-Habib Muhammad Al-Haddar kerana beliau telah meninggal dunia lebih awal. Habib Muhammad Al-Haddar pada suatu trip dakwah beliau ke suatu tempat, datang seorang maki hamun dia depan-depan, sumpah seranah. Jadi anak-anak murid daripada Habib Muhammad Al-Haddar, pengikutnya semua marahlah. Marah. Orang ini datang dengan biadab, kurang ajar begitu. Marah-marah dan maki hamun, sumpah seranah, cerca-cerca caci kepada Habib Muhammad Al-Haddar. Maka orang pengikut-pengikutnya ingin menghalang orang tersebut, tapi Al-Habib Muhammad kata biarkan dia. Jadi orang tadi teruskan maki hamun dia, sumpah seranah. Sampai dia berhenti, Habib Muhammad bertanya, adakah kamu sudah selesai? Ya, sudah selesai. Kata, apa yang kamu cakap tadi, semua kekurangan tu memang ada pada aku. Aku adalah hamba yang banyak kekurangan. Apa yang kamu cakap tu betul ada pada aku. Aku mengaku. Tapi ada banyak lagi keburukan aku yang kau tak sempat sebut, yang Allah Ta'ala selindungkan, yang telah hijabkan. Jadi apa yang kamu sebut tadi hanyalah sekelumit kekurangan yang ada padaku. Kekurangan yang terselindung daripada matamu masih banyak lagi yang kamu tak sebut. Ini akhlak guru kepada Al-Habib Omar bin Hafiz. Al-Habib Omar mengambil akhlak tersebut. Jangan cepat melenting, jangan cepat panas baran jika ada orang menghantam, jika ada orang yang sumpah seranah maki hamun. Kerana adab yang dibawa oleh Rasulullah SAW adalah membalas kejahatan dengan kebaikan yang terbaik. Kan akhlaknya Nabi itu akhlak Quran. Maka apa sahaja adab yang baik, akhlak yang mulia yang ada dalam Quran, semuanya ada pada diri Rasulullah SAW. Al-Quran mengatakan idfa' billati hiya ahsan. Tolaklah keburukan dan kejahatan dengan kebaikan yang terbaik. Kebaikan yang terbaik. Maksudnya kita tak balas kejahatan dengan kejahatan. Kita tak balas keburukan dengan keburukan. Kita tak balas orang pukul kita, kita pukul dia balik. Kita tak balas orang cerca kita, kita cerca dia balik. Kita tak balas orang mencarut, kita balas mencarut balik. Tak. Nabi SAW mengajarkan cara yang terbaik untuk menyikapi orang-orang yang jahil adalah mengucapkan kebaikan kepadanya. Jika dia hendak berbantah-bantahan dengan cara yang tidak baik, ucapkan salam. Ucapkan salam, yakni hulurkan tangan
tangan yang penuh keselamatan dan kesejahteraan, tanpa kita perlu nak jatuhkan maruah dia, tak perlu nak malukan dia, tak perlu keluarkan perkataan-perkataan yang kesat kepadanya. Qalu salama. Apabila kamu melalui orang-orang yang bertindak jahil terhadap kamu, iaitu bertindak keras atau bertindak kasar kepada kamu, Rasulullah tidak mengajarkan untuk membalas kekerasan dengan kekerasan. Rasulullah tidak mengajarkan membalas kekasaran dengan kekasaran. Salaman. Rasulullah kata, kamu hulurkan tangan perdamaian. Maksudnya kamu menyikapinya dengan keselamatan. Atau makna yang lain, kamu ucapkan Assalamualaikum. Jika kamu melihat tidak ada faedah dan manfaat untuk nak berdialog dengannya, ataupun untuk nak berinteraksi dengannya, berlalu dengan hati yang bersangka baik, dengan sejahtera, salam sejahtera. Ini dalam surah Al-Furqan. Berlalu dengan hati yang selamat sejahtera. Berlalu dalam keadaan kita tidak merasa diri kita lebih mulia daripada orang tersebut. Kita berlalu dan meninggalkannya dalam keadaan kita tidak merasa dia lebih hina daripada kita. Tapi qalu salaman, berlalu dengan hati yang sejahtera. Hati yang dengan membuat alasan bahawa boleh jadi dia tidak faham, dia belum sampai lagi perkara tersebut, mungkin ilmunya dia belum sampai lagi kepadanya, ataupun dia salah faham, ataupun dia sendiri mungkin dia sedang beremosi, dia tidak dapat mengawal emosinya, sebab itu dia bertindak sedemikian rupa. Jadi kita timbulkan alasan-alasan yang tertentu. Mungkin ada perkara-perkara lain, faktor-faktor yang lain yang menghalang dia untuk memahami duduk perkara yang sebenar, situasi yang sebenar. Kita boleh timbulkan alasan dalam diri kita untuk kita salam sejahtera di jiwa kita, lalu kita tidak perlu bersangka buruk kepada orang lain. Kerana adab hati kita dengan orang semuanya adalah kita bersangka baik dengan mereka. Bersangka baik, berfikiran positif, itu adalah adab. Itu adalah cara meletakkan sesuatu yang tepat pada tempatnya pada hati kita, iaitu dengan manusia kita bersangka baik kepada mereka. Kita tak tahu nasib mereka di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita tak menetapkan bahawa diri kita lebih mulia daripada orang lain. Kita tidak meletakkan orang lain lebih hina daripada kita, ataupun menetapkan orang lain adalah ahli neraka Allah. Si fulan ahli neraka, si fulan neraka, atau si fulan neraka. Lalu dia merasakan dirinya sudah ahli syurga. Sedangkan dia sendiri tidak tahu adakah dia dapat menghembuskan nafas yang terakhir dalam keadaan beriman ataupun tidak. Tidak ada siapa manusia mengetahui bagaimana penghujung ajalnya, bagaimana penghujung usianya. Adakah ajalnya itu dalam keadaan iman ataupun dalam keadaan kufur? Tidak ada sesiapa yang boleh bagi jaminan kepada kita. Walaupun sekarang ni kita tengah beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi adakah ia ada suatu jaminan untuk kita terus beriman? Hatta nak beriman sampai esok pun kita masih belum ada jaminan. Kita tak tahu esok kita masih mukmin ataupun tidak. Hati manusia dalam genggaman Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu adab hati kita dengan Allah adalah sentiasa berada dalam keadaan takut dan harap. Dan dalam masa yang sama kita tidak bersangka buruk kepada orang lain. Itu adab hati kita. Sesiapa yang menyangka bahawa orang lain lebih hina daripada diri dia, lebih rendah daripada diri dia, dia meletakkan suatu penetapan bahawa aku ahli syurga, yang tu ahli neraka. Aku lebih elit, aku lebih tinggi kedudukan, aku lebih tinggi maqam, aku lebih tinggi martabat daripada orang lain. Bermakna dia biadab. Dalam hatinya ada suatu kebiadaban. Yang pertama, dia biadab dengan Allah kerana seolah-olah dia dah tahu apa yang Allah Ta'ala tetapkan untuk setiap manusia. Seolah-olah dia dah tahu, seolah dia dah berunding dengan Allah, siapa ahli syurga, siapa ahli neraka. Seolah-olah dia dah mesyuarat dengan Allah, siapa nama yang patut jadi penghuni syurga, siapa yang patut jadi penghuni neraka. Seolah-olah dia dah bincang dengan Allah, nak tulis kat Lauh Mahfuz nama-nama senarai Ashabul Yamin dan Ashabul Shimal, golongan kanan dan golongan kiri di akhirat. Padahal tidak ada manusia yang melakukan seperti itu. Manusia dirahsiakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala nasib diri kita dan juga nasib orang lain. Imam Ghazali dalam kitabnya Faisal At-Tafriqah mengatakan, berwaspada jangan terus menetapkan secara tetap terhadap orang kafir
bahawa dia adalah ahli neraka. Kerana boleh jadi dia mendapat hidayah dan beriman, kemudian dimasukkan ke dalam syurga oleh Allah SWT, dan boleh jadi kedudukannya kemudian lebih tinggi daripada kedudukanmu yang lahir daripada keluarga Islam. Boleh jadi orang yang convert itu ataupun orang mu'allaf itu, selepas dia masuk Islam, kedudukannya lebih tinggi daripada kedudukan kamu. Kerana Allah yang menetapkan kedudukan setiap manusia. Kita tak tahu kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan Imam Ghazali mengatakan ada sebahagian daripada orang-orang kafir di dunia ini, antaranya adalah ahli fatrah, iaitu orang yang hidup di dalam zaman yang tidak diutus Nabi kepada mereka, seperti Arab Jahiliyah dan sebagainya. Mereka adalah ahli syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Imam Ghazali mengatakan orang-orang kafir yang hidup di hujung-hujung kota, di hujung-hujung dunia, Islam tidak sampai kepada mereka, dakwah Islam tidak sampai kepada mereka, mereka tidak tahu menahu tentang Islam, tidak tahu menahu tentang Nabi Muhammad SAW. Imam Ghazali mengatakan orang kafir yang seperti ini juga di hari akhirat akan selamat daripada api neraka dan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Imam Ghazali goes on dengan mengatakan bahawa orang-orang kafir yang hidup di dalam kota sekalipun, tetapi imej dan gambaran Islam yang sampai kepada mereka adalah tidak tepat. Mereka mendapat maklumat yang salah tentang Islam. Info yang mereka dapat tentang Islam adalah salah dan silap, imej yang buruk. Boleh jadi orang Islam di tempatnya itu menconteng arang di muka sendiri. Jadi Islam nampak buruk, imej Islam nampak buruk. Imam Ghazali mengatakan dalam kes yang seperti ini juga orang kafir yang benar-benar mencari kebenaran, yang mencari kebenaran tetapi tak jumpa kebenaran sebab imej dan gambaran Islam yang sampai kepadanya tidak tepat menceritakan tentang Islam, sehingga mereka tak sempat nak memeluk kebenaran Islam, lalu mereka dah meninggal dunia terlebih dahulu. Imam Ghazali mengatakan orang kafir yang benar-benar mencari kebenaran seperti ini pun akan selamat di hari akhirat daripada api neraka dan dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita dah memang tak tahu siapa di kalangan kita yang akan dihumban ke dalam api neraka, dihumban ke dalam dan dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apa yang kita boleh buat? Sangka baik. Ulama kata kamu tidak akan rugi sedikit pun bila kamu bersangka baik kepada manusia. Kerana kalau kamu tersalah pun dalam sangkaan kamu terhadap manusia lain, maka ianya tetap betul di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Allah yang memerintahkan untuk hati kamu sentiasa jernih di dalam interaksi sangkaan kamu terhadap orang lain. Maka sentiasa, we always look at the bright side of thing in individual level, at every person. Sentiasa melihat sisi kebaikan yang ada pada manusia. Kita jangan benarkan hati kita seperti bakul sampah sarap dengan kita menghumbankannya dengan sangka-sangka buruk kepada manusia, dengan perspektif dan persepsi negatif terhadap orang lain. Segalanya itu mengeraskan hati, mengeruhkan hati, mengaratkan hati, mengeraskan hati, menggelapkan hati, menzulumatkan jiwa. Setiap kali bersangka buruk kepada orang lain, makin gelap jiwa, makin keruh hati, makin berkarat dan berkarat. Bayangkan kalau seseorang itu, jika mindanya tak bersih dan hatinya tak bersih, setiap kali dia pandang orang lain, dia pandang dengan persepsi yang negatif. Cara dia sangka orang lain, sangkaan yang buruk. Dia tidak sedar bahawa dengan sangkaan dan persepsi itu sebenarnya memberi kesan dan juga impak dalam jiwanya, memberi kesan dalam lubuk hatinya. Hatinya semakin keruh dan keruh. Hati yang keruh dan karat seperti ini, ianya terhalang daripada mendapat kelazatan ibadah. Hati yang gelap dan zuluman ini sukar dan juga sulit untuk mendapatkan kemanisan ibadah, kemanisan khusyuk dalam solat, kelazatan menyebut nama Allah, kelazatan menyebut nama Rasulullah SAW dengan penuh kecintaan dan kerinduan. Terhalang daripada ma'rifatullah. Hati yang tidak jernih terhalang daripada mendapat pengenalan kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Kerana hati yang gelap dan zulumat, hati itu terhijab. Dan hijab itu kerana dia tidak berwaspada dengan lintasan-lintasan yang datang dalam fikirannya. Adab seseorang mukmin apabila terlintas fikiran yang buruk terhadap orang lain, cepat astaghfirullahalazim, aku tak tahu sebenarnya apa yang sebenarnya berlaku. Aku kalau nak periksa, usul periksa yang sebenar, apa sebenarnya yang berlaku, ini bukan sesuatu yang mudah. Kita lihat di media sosial, orang ini salah, orang ini salah. Mahkamah untuk nak membicarakannya bukan sesuatu yang mudah. Kita yang duduk-duduk kat rumah, dah orang tu dah memang bersalah. Urusan mahkamah sendiri mengambil suatu perkara yang bukan mudah untuk nak menentukan seseorang itu bersalah ataupun tidak. Untuk dijatuhkan hukuman betulkah orang itu benar-benar terlibat dalam jenayah itu ataupun tidak. Mahkamah mengambil masa dan mengambil kira saksi-saksi dan juga pelbagai perkara untuk nak menentukan seseorang itu bersalah ataupun tidak. Dia memerlukan kepakaran, memerlukan siasatan yang lanjut dan terperinci. Lalu kita yang di rumah sedang memasak, tiba-tiba orang ini dah memang salah, memang khianat, memang belut, memang buruk, memang jahat, memang teruk. Wah, mengalahkan detektif. Maksudnya dengan tengok media sosial sudah tahu cara perenggan-perenggan ni, orang ni salah. Tengok perenggan saja, tengok artikel saja dah tahu orang ni salah. Yang lebih dahsyat zaman sekarang ni, baca tajuk je. Tak payah baca artikel, baca tajuk je. Baca tajuk, tengok luaran grafik, dia buat poster gitu. Orang ni dah memang jahat, memang teruk, sah dah. Mudahnya bersangka buruk hanya berdasarkan tajuk artikel. Tak buka lagi, tak tekan lagi, tajuk artikel saja dah mudah bersangka buruk kepada orang lain. Ulama kata kita nak tahu kita ni jauh ataupun tidak dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita lihat kita ni mudah tak bersangka buruk kepada orang. Jika hati kita ni mudah bersangka buruk, bermakna hati kita itu masih banyak kebusukannya. Kerana hati yang kebusukan, maka perkara pertama yang spark dia untuk fikir tentang orang lain adalah perkara negatif. Dia tak nak tengok sisi kebaikan orang lain. Dia nak tengok sisi kejahatan dia, sisi keburukan. Dan ini bukan diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul mengajarkan satu bentuk kejernihan, satu adab hati yang tinggi. Dan adab dengan Allah Subhanahu wa taala, adab dengan Allah. Kita tidak mengambil kerja Tuhan, urusan Tuhan dengan kita menghukum orang tersebut, menghukum orang ini, kita judge orang itu, kita judge orang ini. Maka menjauhkan diri daripada menjadi orang yang judgemental, itu adalah suatu adab hati kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana ahkamul hakimin hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Hakim yang berhak menentukan sebarang keputusan adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu Imam Ghazali rahimahullah dalam kitab yang sama tadi, Faisal At-Tafriqah, beliau menyebutkan, beliau mengkhususkan satu bab yang berkaitan dengan keluasan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Seorang manusia jangan sekali-kali menyempitkan makna keluasan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan terlalu berani untuk nak menyempitkan makna keluasan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau mengatakan akal manusia tidak dapat faham dengan sebenarnya bagaimana rahmat Allah yang luas. Dan beliau mengatakan bahawa para wali-wali Allah SWT yang jernih hatinya, Allah Ta'ala bukakan dalam jiwa mereka makna rahmat Allah yang luas. Dan ini tersingkap. Dan Imam Ghazali mengatakan untuk nak membicarakannya, ia memerlukan sesuatu bicara yang panjang. Tetapi cukuplah beliau mengatakan bahawa jangan underestimate rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah mengatakan dalam Quran, wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku meliputi segala sesuatu. Dan dalam hadis qudsi Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, inna rahmati ghalabat ghadabi. Sesungguhnya rahmatku mengatasi kemurkaanku. Maka barang siapa yang menyempitkan
makna rahmat Allah Subhanahu Wa Taala sama ada untuk dirinya atau untuk orang lain, dia hatinya sedang biadab dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hatinya tidak beradab dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa maksud seseorang yang menyempitkan makna rahmat untuk dirinya sendiri? Contohnya, dia merasakan bahawa aku ni dah banyak dosa sangat, aku ni dah banyak buat kejahatan sangat, aku ni dah banyak maksiat sangat, aku ni dah jahat sangat. Dosa aku terlalu banyak, maksiat aku terlalu banyak, derhaka aku terlalu banyak, pelanggaran terhadap perintah aku dah terlalu banyak. Zaman silam aku penuh dengan kegelapan. Zaman muda aku penuh dengan kegelapan, penuh dengan kejahilan. Usia aku yang muda patutnya aku gunakan, tapi aku dah gunakan dalam kejahatan. Maka aku tak ada harapan nak dapat pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Aku dah tak ada harapan nak berubah. Aku dah tak ada harapan nak jadi orang baik. Aku dah tak ada harapan nak jadi orang soleh. Dosa aku dah terlalu banyak, tak mungkin dapat pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dalam situasi demikian, menyangka bahawa dosanya lebih besar daripada pengampunan dan rahmat Allah, dosa itu saja lebih besar daripada seluruh dosa dia yang lain. Dia banyak dosa, tapi dosa hati dengan Allah, dosa batin adalah dosa yang lebih besar daripada dosa zahir. Ini tidak bermakna seseorang boleh melakukan dosa zahir semata-mata sewenang-wenangnya. Tidak. Semuanya adalah pelanggaran kepada perintah Allah. Tapi apa yang berkaitan dengan batin, kesalahannya adalah lebih dahsyat terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Maka barang siapa yang merasakan bahawa rahmat Allah lebih kecil daripada dosa dia, dia merasakan keampunan Allah lebih kecil daripada maksiat dia, yang dia rasa dosa Allah, dia rasa pengampunan Allah tak mampu untuk nak hapuskan dosa dia, dia rasa maghfirah Allah tak mampu untuk nak mengampunkan seluruh maksiat dia yang selama ini dilakukan terlalu banyak, maka bermakna dia telah memperkecilkan pengampunan Allah, dia telah memperkecilkan rahmat Allah, dia dah underestimate rahmat Allah SWT untuk dirinya. Sehingga natijahnya dia menjadi orang yang berputus asa daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila dia putus asa, maka dia malas nak berubah. Aku dah tak perlu nak usaha lagi nak berubah. Bukan aku tak berubah, bukan aku tak berusaha, aku dah berubah dah. Tapi lepas berubah, terjatuh lagi dalam maksiat tu. Kemudian nak berubah lagi, berazam lagi, taubat lagi, istighfar lagi. Kemudian aku tersungkur lagi dalam maksiat tersebut. Dalam malaslah nak berubah. Bermaksud hatinya sedang biadab dengan Allah. Apabila hati itu putus asa daripada rahmat Allah, apabila hati itu patah harap daripada Allah, hati itu biadab dengan Allah. Biadab maksudnya tiada adab. Biadab ni daripada perkataan Parsi. Bahasa Melayu kita ambil daripada bahasa Parsi lama. Beadab dengan beadab dalam bahasa Parsi ataupun bahasa Urdu lama, bahasa Hindi. Orang yang adab, kemudian dia ada beadab. Beadab maksudnya tiada adab. Ya. Banyak, ada beberapa perkataan yang dalam bahasa kita, bahasa Parsi memang diambil dalam bahasa kita. Bebas, kata bebas itu daripada bahasa, juga daripada Parsi. Maksudnya kita bas ni cukup. Maksudnya sesuatu yang terkongkong, ya, sesuatu yang terlitup. Cukup. Bas. Bebas maksudnya tiada sekatan, tiada kecukupan. Maksud bebas. Jangan kita guna perkataan sekarang ni, bebas. B dalam bahasa Parsi maksudnya tiada. Kalau bebas tiada sekatan, maksudnya dia mutlak. Kalau beadab maksudnya tiada adab. Jadi tu yang bahasa kita guna biadab. Asalnya daripada beadab. Ya. Di orang yang biadab dengan Allah, apabila hati dia putus asa daripada Allah, dan dalam sisi yang lain dia merasa aman daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala. Dia merasa aman daripada azab Allah.
Apa maksud merasa aman daripada azab Allah? Maksudnya, tak apalah aku buat maksiat, tapi rahmat Allah tu kan ada, pengampunan Allah tu kan ada. Ya, apa salahnya aku bermaksiat? Nanti lepas maksiat aku minta ampun dah pada Allah. Tak apalah aku enjoy jolly dulu. Ni pun dah memang nak pergi umrah dah, ni pun tahun depan ataupun bulan depan, ataupun memang umrah ni nanti memang cadang ni nak masuk Raudah ni, nak taubat. Memang nak pergi depan Hajar Aswad ni, depan Kaabah nak minta ampun. Ini saya jolly dulu. Merasa aman daripada azab Allah. Itu suatu keberadaban dengan Allah, kerana seolah-olah dia dapat tahu bahawa dia boleh hidup untuk dia bertaubat kepada Allah SWT. Dia biadab dengan Allah SWT. Dia seolah dapat yakin, dia seolah dah runding, ya Allah, aku nak buat maksiat ni, jangan matikan aku waktu maksiat tu, ya Allah. Jadi kita agree, panjangkan umur aku supaya aku dapat bertaubat, pergi umrah, masuk Raudah, pergi depan Kaabah, masuk Hijr Ismail, kasih aku masa bertaubat. Seolah-olah dia dah runding dengan Allah. Tidak ada. Ketika dia bermaksiat, dia boleh mati ketika itu. Ketika dia sedang melakukan dosa, Allah boleh tarik nyawa dia. Dan pada ketika itu, kalau dia sedang berzina itu, Allah boleh tarik nyawa dia, mati ketika itu juga. Dia sedang minum arak, ketika minum arak itu dia boleh mati ketika itu, langsung tak ada masa untuk dia bertaubat kepada Allah SWT. Jadi seorang yang mengatakan tak apa, kita berdosa dan bermaksiat, Allah tu rahmatnya luas, pengampunannya besar. Jadi memang betul pengampunan Allah luas, dan tidak boleh memperkecilkan pengampunan Allah. Betul rahmat Allah luas, tidak boleh memperkecilkan rahmat Allah, tapi menggunakan rahmat dan pengampunan sebagai lesen untuk terus bermaksiat kepada Allah, itu adalah kebiadaban kepada Allah. Kebiadaban. Tak apalah kita mengumpat-ngumpat, nanti kita malam ni kita tahajud lah. Malam ni kita tahajud, minta doa ampun lah daripada Allah. Tak apalah ngumpat-ngumpat. Malam-malam nangis-nangis lah depan Allah. Apa susah? Tak apalah kita dosa-dosa, sekejap lagi masuk masjid, angkat air sembahyang, gugur habislah dosa-dosa. Tak takut apanya. Maksudnya dia dah biadab dengan Allah, seolah-olah dia tahu lepas mengumpat dia masih diberi masa oleh Allah untuk dia angkat air sembahyang. Sedangkan dia tak tahu ajal dia bila tiba. Dia biadab dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemudian beradab dengan qada dan qadar Allah, ketetapan Allah. Ya. Seseorang yang merungut-rungut dengan apa yang Allah tetapkan kepada dia, ujian yang datang dalam hidup dia, dugaan yang datang melanda hidup dia, dia rasa Allah tak adil. Bermakna dia tidak beradab dengan Allah. Kenapa orang lain dapat lebih, dia dapat kurang? Allah ni macam mana ni pertimbangan dia? Mempertikaikan pertimbangan Allah Ta'ala. Aku usaha lebih, dia usaha kurang. Aku dapat sikit je, dia dapat banyak, lumayan. Mana adilnya Allah? Bermakna dia biadab dengan Allah. Hatinya biadab, dia tidak ada adab dengan Allah. Aku dah doa bertahun-tahun, kenapa Allah tak kabulkan aku? Allah dengar ke tak ni? Dia biadab dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Allah nak kabulkan doa, ud'uni astajib lakum. Allah berfirman, berdoalah kepada aku, nescaya aku perkenankan. Allah ni dengar ke tak? Nampak tak? Aku berdoa ni dah berpuluh-puluh tahun nak minta, tak kabul-kabul pun. Dia biadab dengan Allah, seolah Allah kena ikut dengan cakap dia. Apa yang dia minta, masa yang diberikan mesti ikut hamba itu, bukan ikut masa Allah. Skedul penunaian hajat itu ikut skedul hamba, bukan skedul Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala mengabulkan doa, memberikan apa yang berada di sebalik doa itu menurut masa yang Allah ingini, bukan masa yang diingini oleh makhluk. Kalau Allah tak nak bagi dekat dunia sekalipun, Allah nak simpan semuanya di hari akhirat, itu hak Allah Subhanahu Wa Taala. Allah kata yang penting aku tak memukiri janji. Kamu mintalah doa pada aku takkan sia-siakan doamu. Maka kalau Allah kata apa yang kamu minta itu aku tak nak bagi kat dunia, tapi aku nak bagi ke akhirat semua, maka itu hak Allah.
Rasulullah mengatakan orang yang tiba di hari akhirat dan akan melihat semua pahala ganjaran yang dia dapat Allah Ta'ala peruntukkan untuk setiap doa yang tidak terkabul ketika di dunia. Rasulullah kata, ketika itu orang itu akan mengatakan, ya Allah, alangkah baiknya seluruh doa-doa aku tidak dikabulkan di dunia. Alangkah baiknya kalau seluruh doa dan permintaanku semuanya dikabulkan di hari akhirat. Kerana pengabulan doa bukan ikut term kita, ikut term Allah. Bukan ikut term dan regulation kita, bukan term and condition kita. Term and condition Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Masa yang ditentukan Allah. Bagaimana yang ditentukan Allah. Apa yang nak diberikan ditentukan Allah. Siti Hana berdoa pada Allah, ya Allah, kurniakan aku anak lelaki, ya Allah, kurniakan aku anak lelaki, ya Allah. Siapakah Siti Hana? Isteri kepada Nabi Imran alaihi salam. Duduk di Palestin, berdoa, ya Allah, kurniakanlah aku anak lelaki supaya aku dapat wakafkan anak lelaki aku ini untuk agamamu, ya Allah, untuk serve masjid, ya Allah, untuk khidmat Masjidil Aqsa, ya Allah. Siti Hana berdoa, niatnya nak ada anak lelaki. Lalu Allah Ta'ala kabulkan doa Siti Hana, mengurniakan beliau seorang anak bernama Maryam. Betul? Maryam anak lelaki ataupun perempuan? Perempuan. Doanya, ya Allah, anak lelaki, anak lelaki, anak lelaki, ya Allah, anak lelaki, ya Allah, anak lelaki, ya Allah. Allah bagi anak perempuan kepada Siti Hana bernama Maryam alaihissalam. Dan Allah Ta'ala mengilhamkan ke dalam Siti Hana, mengatakan, wahai Hana, doamu aku kabulkan dalam bentuk anak perempuan, tapi anak perempuanmu ini bukan sebarang perempuan. Dia lebih afdal daripada ramai lelaki di dunia ini. Allah kabulkan, tapi ikut term Allah, bukan ikut term makhluk. Makhluk tak tahu apa yang terbaik untuk dirinya. Allah tahu apa yang terbaik, bila yang terbaik, bagaimana yang terbaik, apa yang terbaik, kaifiat yang terbaik. Maka serahkan pada pilihan Allah. Kita jangan serahkan urusan pada diri kita sendiri, sebab kita sendiri jahil tentang diri kita. Banyak perkara tentang diri kita sendiri kita tak tahu. Ada berapa helai rambut di atas kepala kita? Then we are finished. Ada berapa helai di janggut kita? Baik. Ada berapa helai uban yang ada di atas kepala kita? We don't even know about ourselves. Allah kata, aku tahu berapa helai rambut yang ada dalam dirimu yang sebelum ini pernah ada sejak daripada lahir, berapa yang telah terpotong, di mana setiap daripada helai yang rambut itu berada ketika di dunia ini sekarang, dan berapa yang berada di atas kepalamu sekarang, dan berapa banyak yang terpotong, dan berapa banyak yang akan tumbuh pada masa akan datang, semuanya aku ketahuinya. Maka serahkan pilihan kepada Allah. Kita hanya berusaha, kita hanya berikhtiar, dan berdoa adalah termasuk dalam bentuk doa dan ikhtiar. Dan Siti Maryam alaihissalam, beliau telah tumbuh membesar menjadi orang yang salihah. Lalu Allah SWT kurniakan beliau anak lelaki. Berkat daripada permintaan daripada Siti Hana, Allah kurniakan beliau seorang cucu yang luar biasa, yang kelahiran yang luar biasa, yang lahir tanpa bapa, yang lahir tanpa ibunya pernah disentuh oleh mana-mana lelaki. Tidak pernah bernikah, tidak pernah bergaul dengan mana-mana lelaki yang bukan mahram. Maka Nabi Isa lahir, Nabi Isa ketika itu telah pun menjadi lahir-lahir terus bercakap dengan fasih, inni Abdullah wa ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya. Lahir-lahir saja sudah boleh bercakap dengan lidah yang fasih, mengatakan sesungguhnya aku adalah hamba Allah, aku adalah rasul utusan Allah, dan dikurniakan kepadaku kitab Injil. Dan beliau tumbuh membesar menjadi seorang nabi, telah serve
Bani Israel telah serve Masjidil Aqsa, kemudian diangkat ke langit ketika umur 33 tahun untuk nak serve lagi Masjid Aqsa di akhir zaman bersama umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan anak yang bernama Nabi Isa ibni Maryam ini adalah berkat daripada doa daripada Siti Hannah tadi. Jadi Allah susun atur kehidupan kita ikut program yang telah diskedulkan oleh Allah, berdasarkan ilmu pengetahuan Allah yang meliputi segala-galanya, bukan ikut ilmu pengetahuan kita. Kita sangka kita perkara itu terbaik untuk diri kita, tapi boleh jadi perkara itu buruk untuk kita. Sebab tu dalam Quran mengatakan asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dalam surah Al-Baqarah Allah mengatakan boleh jadi sesuatu yang kamu benci itu sebenarnya perkara itu baik untuk kamu, tapi ada perkara yang kamu suka kepadanya, boleh jadi perkara itu adalah perkara yang buruk untuk kamu di sisi Allah. Jadi, pengetahuan kita ni amat limited. Serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, habibaka hauna ma asa an takuna baghidaka yawman ma wa baghidaka hauna ma asa an yakuna habibaka yawman ma. Atau kama qala alaihi salatu wassalam, hadis riwayat Tirmizi. Bagi dia sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kamu mencintai seseorang, hendaklah berpada-pada dalam percintaan itu, kerana boleh jadi dia akan menjadi musuhmu suatu hari nanti. Dan kalau kamu membenci seseorang, hendaklah kamu berpada-pada dalam kebencian, kerana boleh jadi dia menjadi kekasihmu ataupun kecintaanmu pada suatu hari yang akan datang. Dahulu dia ada sebuah negara di Afrika. Ada kempen berpolitik. Satu parti ni, dia kata parti ni kafir, punya benci, maki hamun habis. Selepas 20 tahun, yang maki hamun tu join parti politik ni. Di Afrika, bukan di Malaysia. Jadi kamu membenci sampai letak dia kafir, masuk neraka dan sebagainya. Sekarang lepas 20 tahun kamu bersama dengan parti tersebut, kamu berjuang dalam parti tersebut. Ini di Afrika. Rasulullah kata kalau kamu benci seseorang, jangan benci berlebih-lebihan, berpada-pada, kerana boleh jadi dia akan menjadi sekutu kamu nanti, boleh jadi dia menjadi kekasihmu suatu hari nanti. Saya bagi senario yang lain, example yang lain. Seorang wanita bernikah dengan seorang lelaki, berlaku pergaduhan dan sebagainya, sehingga bercerai. Bergaduh, rumah tangga berantakan, pernikahan porak-peranda, bercerai. Dan bila berlakunya perceraian, kadang-kadang yang si perempuan ini dia membenci lelaki, yang lelaki membenci perempuan. Rasul kata kalau kamu membenci, jangan benci keterlaluan, jangan berpada-pada dalam membenci, kerana boleh jadi dia menjadi kekasihmu suatu hari nanti. Kenapa? Sepasang yang telah bercerai, boleh jadi lepas beberapa tahun dia bertemu semula, tiba-tiba dapat titik temu untuk nak join semula. Lepas 20 tahun, lepas 30 tahun, saya pernah jumpa kenalan saya, 30 tahun berpisah, bercerai daripada isterinya sebab tak kefahaman, bercerai. Lepas 30 tahun kahwin semula. Lepas 30 tahun. Baik. Daripada senario yang berbeza pula, boleh jadi di dunia ini dia tak bernikah semula. Tadi pasangan tadi yang bercerai, dan isteri tadi boleh jadi dia kahwin dengan orang lain, kemudian orang lain itu pun meninggal dunia, ataupun dia langsung tak bernikah dengan lelaki lain, lalu dia meninggal dunia dalam keadaan dia tidak bersuami, si isteri tadi. Dan lelaki ni pula di hari akhirat, Rasulullah mengatakan setiap lelaki di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala akan dipasangkan dengan dua wanita sekurang-kurangnya daripada alam dunia ini, dan 70 daripada bidadari yang diciptakan Allah secara serta-merta.
Tapi Quran juga sudah bagi tahu setiap manusia dimasukkan ke dalam syurga, Allah dah cabut sifat hasad, dengki, iri, cemburu daripada jiwa seseorang. Dan Allah Ta'ala akan bagi kefahaman ilmu kenapa Allah Ta'ala bagi satu lelaki boleh ramai perempuan, dan setiap perempuan hanya boleh ada satu lelaki. Allah akan cukupkan hati setiap manusia apa yang Allah Ta'ala takdirkan di dalam syurga Allah Subhanahu Ta'ala. Di dunia ini saja mungkin manusia terfikir-fikir, wanita mungkin terfikir, saya pun nak ramai bidadara lah dalam syurga. Bila dengar lelaki boleh ramai bidadari, boleh ramai isteri dalam syurga, kenapa saya tak boleh ramai bidadara? Itu hanya berlaku di dunia saja persoalan tersebut. Di dalam syurga langsung tak terlintas perkara tersebut. Allah tak izin benda itu terlintas pun. Allah akan cukupkan ilmu pengetahuan sampai dia mengetahui satu ini sudah cukup. Bagaimana di dunia ini Allah cukupkan satu suami saja untuk seorang isteri. Isteri tak boleh ada ramai suami dalam masa yang sama. Begitu juga Allah Ta'ala takdirkan untuk ianya berlaku dalam syurga, dan Allah akan fahamkan dalam jiwanya sehingga tak pernah terlintas, kenapa aku tak banyak bidadara seperti mana suami aku ni banyak bidadari dan isteri yang lain. Takkan terlintas. Dan Allah cabut sifat cemburu. Sekarang ni mungkin kita terfikir, ya Allah, di dunia ni pun poligami, tak sanggup tak sanggup poligami, ya, tak sanggup diduakan. Dengan nak kena main dengan cemburunya, dengan iri hatinya, dengan macam-macam lah nak kena deal tu. Tapi di sana Allah kata wa naza'na fi sudurihim min ghillin. Setiap penghuni yang masuk ke dalam syurga, Allah dah bersihkan hatinya daripada sebarang sangkaan yang buruk pada orang lain, sebarang perasaan yang buruk. Maka manusia masuk dalam syurga dalam keadaan dia tak mampu untuk cemburu kepada orang lain, kerana Allah dah jernihkan hati dia ikut set yang Allah Ta'ala telah patternkan di dalam syurga tersebut. Takkan mampu, seorang wanita takkan mampu untuk nak cemburu, takkan mampu untuk nak iri hati, tak mampu untuk nak berdengki tengok suami dia ada banyak isteri. Baik, balik kepada lelaki tadi. Lelaki yang paling rendah kedudukannya di dalam syurga, Nabi SAW kata dia mempunyai 2 isteri daripada ahli dunia dan 70 bidadari yang diciptakan serta merta. Maka lelaki tadi boleh jadi dia akan dikahwinkan semula dengan isteri dia yang asal tadi, yang dulu di dunia mungkin dia berbencian antara satu sama lain, bergaduh sehingga berpisah. Tapi di hari akhirat boleh jadi dia berjodoh semula di sana. Apabila berjodoh semula, jangan kita fikir, macam mana aku nak hidup dengan bekas aku ni, nak hidup dengan ex aku. Jangan risau, di hari akhirat sistem dia sudah lain. Hati manusia ni semua dalam genggaman Allah. Allah boleh adakan serta merta sifat kasih, sifat cinta dalam hati seseorang. Di akhirat serta-merta boleh Allah kembalikan semula dengan kecintaan yang lebih hebat asmaranya berbanding ketika di dunia. Dalam hati seorang isteri tadi kepada lelaki, dan lelaki tadi kepada perempuan tersebut. Walhasil, adab kita dengan Allah SWT, kita tidak mempertikaikan aturan Allah. Apa yang Allah aturkan kita, itu yang terbaik. Bagaimana Allah kabulkan doa kita adalah mengikut masa yang ditentukan Allah. Seseorang yang merungut-rungut dengan apa yang menimpa dirinya, kenapa aku ni banyak penyakit, kenapa aku ni begini, hidup aku miskin, kenapa aku sudah jatuh di tipe tangga, selepas jatuh di tipe tangga jatuh di tipe lift, excavator, lepas excavator dijatuh elevator, lepas elevator bertimpa-timpa, bertubi-tubi. Imam Ibn Atta'illah As-Sakandari dalam hikamnya mengatakan, kamu jangan hairan kalau di dunia ini kamu didatangkan dengan masalah dan problem di dunia secara bertubi-tubi, kerana dunia ini memang diciptakan Allah untuk kamu diuji. Tempat yang penuh rozi, penuh dengan kenikmatan dan keseronokan tanpa ada ujian hanyalah syurga yang Allah telah sediakan. Demikianlah sedikit sebanyak tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan oleh Allah SWT. Bila kita kata adab hendaklah lebih daripada ilmu, bukan bermakna langsung tak perlu menuntut ilmu. Apa yang dimaksudkan adalah seseorang apabila sudah mendapat ilmu yang wajib, yang fardu ain, yang lepas fardu ain untuk dirinya, maka antara dirinya dengan orang yang banyak ilmu tapi tak beradab, dan dirinya beradab, maka dirinya lebih tinggi kedudukannya di sisi Allah SWT daripada orang yang banyak ilmu tapi tak beradab. Cakapnya kasar, cakapnya keras, cakapnya maki hamun, tidak ada interaksi yang mulia dengan orang lain. Lebih-lebih lagi orang yang berbantahan dan bertentangan dengannya. Dia tidak menunjukkan adab Rasulullah, akhlak Rasulullah SAW. Maka lebih baik
ilmu yang sedikit, ilmu yang seciput tadi, ilmu yang sedikit maksudnya ilmu yang lepas fardu ain. Ilmu yang lepas fardu ain, tetapi dia menjaga adabnya, akhlaknya. Dia lebih praktik agama, sebab seluruh agama ini sebenarnya adalah adab. Maka jika dia mengabaikan sisi adab, bermakna dia, walaupun dia ulama besar, bermakna dia belum betul-betul praktik agama. Mutu agama yang ada pada dirinya begitu rendah dan begitu sedikit. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu taala hiasi diri kita dengan sifat adab dan akhlak yang mulia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu taala kurniakan kita adab hati yang betul terhadap Allah Subhanahu taala, terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para nabi yang lain, terhadap para wali-wali Allah Subhanahu taala yang mereka mendapat keberkatan yang besar daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adab terhadap para orang-orang saleh, terhadap para ulama yang merupakan pewaris para nabi. Adab terhadap para malaikat yang sentiasa mencatat di kiri dan kanan, mencatat segala kebaikan dan keburukan dalam buku catatan amal. Beradab dengan qada dan qadar, ketetapan baik dan buruk daripada Allah. Beradab dengan hari kebangkitan, beradab dengan sesama muslim, beradab dengan orang-orang yang mempunyai hak yang besar ke atas kami, iaitu ibu bapa kami, adik-beradik kami, anak-anak kami, isteri kami, suami kami dan ahli keluarga kami, dan silaturrahim yang Allah Ta'ala suruh untuk kita menjaga adab. Mudah-mudahan Allah kurniakan kita kekuatan untuk menjaga silaturrahim, kerana ia termasuk adab yang diajarkan oleh Rasulullah. Ya Allah Tuhan kami, kurniakanlah kami kesudahan yang baik dan jauhkanlah kami daripada kesudahan. Ya Allah, kurniakanlah kami kesudahan yang baik dan jauhkanlah kami daripada kesudahan yang buruk. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, kita tangguh majlis kita dan tasbih kifarah dan surah wal asr. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.